Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muallim Afnan. Okey, sebelum kita mulakan kelas, mari kita baca doa sebelum belajar. Okey, sama-sama baca doa. Abdul Aziz buat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. 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 Okey, buka buku teks awak muka surat 68. Buku teks bahasa Melayu muka surat 68. Okey, sediakan juga Waalaikumsalam. Buku teks muka surat 68 dan sediakan juga buku aktiviti muka surat 75. Waalaikumsalam. Okey, buku teks muka surat 68. Tajuk yang akan kita belajar pada hari ini ialah tentang kata majmuk. Apa itu kata majmuk? Okey, sekarang ni muallim nak semua orang tengok di depan. Muallim akan tunjukkan kepada awak video tentang kata majmuk. Okey, video ini muallim ambil di dalam internet, dalam YouTube daripada Cikgu Fatin. Okey, apa itu kata majmuk? Okey, tengok depan ni Abdul Aziz. Muallim ajar ni, tengok depan Aziz. Setiap kali kelas duduk main. Lepas tu tak faham. Tanya soalan tak faham. Tanya faham ke tak faham? Awak kata faham. Bila suruh buat soalan, bila tanya awak tak boleh jawab. Macam mana nak jawab kalau awak tak main? Duduk main benda lain, tak tengok depan. Kata majmuk. Apa itu kata majmuk? Okey, bahasa mudahnya ialah kata dasar tambah dengan kata dasar, maka terbentuklah satu kata majmuk yang baharu. Bahasa mudahnya kata majmuk ni yang pertama satu perkataan kita tambah dengan satu perkataan lain, maka terbentuklah perkataan yang baharu. Perkataan baharu itulah yang disebut sebagai kata majmuk. Ada dua perkataan yang kita kena tambah. Satu tambah dengan satu lagi, maka terbentuklah kata majmuk bebas. Okey, tengok contoh dia. Perkataan apa yang kita kena tambah untuk membentuk perkataan yang baharu. Okey, tengok contoh yang dia bagi kat depan ni. Yang pertama, ingat kata majmuk ni satu perkataan tambah dengan satu perkataan, maka terbentuklah kata majmuk. Contoh perkataan sapu. Sapu ni apa? Sapu ni ialah kerja. Kerja apa yang dia tengah buat? Dia sedang menyapu. Tengok dia sapu sampah. Itu ialah sapu. Satu perkataan. Lepas tu kita tambah dengan satu perkataan lain pula. Contoh dia tangan. Tangan ni lah tangan dia. Tangan yang awak gunakan untuk menulis, untuk makan. Jadi kat sini dia kata satu perkataan kita tambah dengan satu perkataan lain, maka akan terbentuklah kata majmuk, iaitu sapu tangan. Kita eja dia jarak. Abdul Aziz main lagi. Sapu tangan, inilah sapu tangan. Kalau sapu tadi, ini sapu. Kerja dia sedang menyapu. Tangan, inilah tangan awak ni. Lepas tu bila gabung sapu tangan, terbentuklah perkataan baru sapu tangan. Jadi inilah sapu tangan yang kita gunakan untuk lap tangan ke, lap meja makan ke, lap cermin ke. Itu yang dimasukkan dengan satu perkataan tambah dengan satu perkataan lain, maka terbentuklah perkataan yang baharu. Boleh faham setakat ini? Boleh. Boleh. Okey, mari tengok contoh yang kedua. Dia bagi kat sini sapu tangan.
Contoh yang kedua, jam tangan. Ingat, satu perkataan tambah dengan satu perkataan lain, maka terbentuklah kata majmuk yang baharu. Jam. Kalau jam ni ialah benda yang kita gunakan untuk melihat masa. Pukul berapa? Pukul 3 ke? Pukul 4 ke? Itu ialah jam. Itu yang pertama. Lepas tu tambah dengan satu lagi iaitu tangan. Tangan tu apa? Inilah tangan awak. Tangan yang awak gunakan untuk makan, untuk tulis. Bila tambah dua benda tu, maka terbentuklah perkataan yang baru iaitu jam tangan. Macam mana bentuk jam tangan? Ini jam tangan. Jam yang awak pakai pada tangan awak. Itu contoh yang kedua. Tengok contoh yang ketiga. Dia bagi apa pula? Kapal terbang. Mula-mula dia bagi kapal. Kapal ni kenderaan di lautan. Kita tak naik kapal atas darat. Di laut itu kapal. Lepas tu yang kedua dia tambah dengan terbang. Contoh dia burung terbang. Lepas tu bila tambah kapal tambah terbang, maka terbentuklah kapal terbang. Kapal terbang tu tengok bentuk dia dah lain dah. Kapal ni kapal terbang macam ni, burung ada sayap dia terbang. Bila gabung kapal terbang, macam itulah jadi dia. Kapal terbang. Bentuk dia pun bertukar. Itu ialah kata majmuk. Boleh faham? Yang tadi tu dipanggil kata majmuk bebas. Boleh. Kata majmuk ada dua jenis. Kata majmuk mantap dan kata majmuk bebas. Yang tadi Muallim terangkan tentang kata majmuk bebas. Ya, senang sahaja. Okey, tengok buku teks awak. Muka surat 68. Buku teks awak muka surat 68. Kata majmuk yang akan kita belajar hari ini. Tajuk yang diberikan ialah Sehari dalam hidup Alice. Alice itu nama orang. Sehari dalam hidup Alice. Apa yang Alice buat dalam hidup dia hari-hari tu? Okey, Alice, nombor 1 dia bagi. Alice murid yang berdisiplin. Dia mengikut jadual harian yang ditetapkan oleh ibunya. Jadual harian ni maksud dia macam awak dalam kelas lah. Hari ini subjek apa, lepas tu buat apa, makan, lepas makan, sambung kelas. Lepas tu solat zuhur, lepas tu belajar lagi, halakuh pula. Itu yang dimasukkan dengan jadual harian. Dalam jadual harian yang Mak Alice bagi ada 3 Mak dia bagi. Ada 4 benda Mak dia bagi. Yang pertama untuk pagi, waktu pagi kena buat apa. Yang kedua waktu petang buat apa. Dan yang ketiga waktu malam kena buat apa. Okey, tengok waktu pagi. Waktu pagi Alice kena buat apa waktu pagi. Tengok dia bagi ni. Jam loceng. Jam loceng. Jam loceng itu ialah kata majmuk. Kenapa jam loceng itu kata majmuk? Yang pertama, sebab jam, awak kenal tak jam? Jam awak gunakan untuk tengok masa. Lepas tu dia tambah dengan loceng. Loceng ni benda yang berbunyi-bunyi. Maka terbentuklah kata majmuk iaitu jam loceng. Itu tambah. Dia tambah jam, tambah loceng, terbentuklah kata jam loceng. Main lagi Aziz. Lepas tu tak faham. Jam loceng menunjukkan pukul 6 pagi. Alice bangun daripada tidur dan menyiap. Okey, pagi pukul 6 pagi. Waalaikumsalam. Buku teks muka surat 68. Buku teks muka surat 68. Okey, jam loceng pagi pukul berapa Alice bangun? Alice bangun pukul 6 pagi. Dia bangun pukul pagi, dia buat apa? Dia menyiapkan diri untuk ke sekolah. Dia memakai baju seragam yang bersih dan kemas. Lepas tu nak pergi sekolah, Alice mencium tangan ibu bapanya sebelum ke sekolah. Sampai di sekolah dia terus ke bilik darjah dan bersiap sedia untuk menghadapi pelajaran pada hari tersebut. Kat sini dia bagi ibu bapa. Ibu bapa ialah kata majmuk. Perkataan apa yang ditambah? Ibu dan bapa. Nombor 2 dia bertambah ibu, mak awak lah, perempuan. Bapa orang lelaki, ayah awak. Jadi dia ibu bapa.
Okey, petang pula Alice buat apa? Berehat di ruang tamu membaca buku cerita. Kata majmuk yang digunakan ialah ruang tamu dan juga buku cerita. Itu kata majmuk yang digunakan dalam ayat ini. Pada waktu petang Alice dia berehat di ruang tamu. Jadi awak binalah ayat dia. Pada waktu petang Alice berehat di ruang tamu. Bersama siapa? Bersama mak dia. Jadi ruang tamu, perkataan yang dia tambah ialah ruang tambah dengan tamu. Maka terbentuklah perkataan baru iaitu ruang tamu. Membaca buku cerita. Alice sedang membaca buku cerita. Buku cerita dia tambah. Yang keempat. Buku ada banyak jenis. Buku apa yang ditambah? Buku cerita. Jadi bila bertambah dua tu maka akan ada buku cerita. Waalaikumsalam. Buka buku teks muka surat 68. Hari ini kita belajar tentang kata majmuk. Okey, gambar yang terakhir sekali yang keempat. Pada waktu malam Alice buat apa? Kerja sekolah, jadual, waktu. Kata majmuk yang digunakan kat sini ialah kerja. Kerja ada banyak. Kerja dia tambah dengan sekolah. Kerja ni perbuatan, sekolah ni pula tempat. Dia tambah dua benda tu menjadi kerja sekolah. Yang keenam, jadual waktu. Jadual, kita ada jadual. Nak buat apa masa-masa ni. Dan ada waktu. Waktu ni masalah pukul berapa. Maka bila tambah dua tu, maka akan terjadilah kata majmuk jadual waktu. Boleh faham tentang kata majmuk? Ada sesiapa nak tanya soalan tak? Iya ada. Ya ada. Okey, siapa nak bagi contoh kata majmuk yang lain? Siapa nak bagi contoh? Contoh dia, ini dipanggil apa ni? Awak gunakan untuk melihat. Mata. Ini dipanggil apa? Cermin. Cermin. Cermin tambah mata, cermin mata. Apa lagi yang ada? Contoh dia. Buah. Buah. Buah awak makan. Lepas tu ni apa ni? Tangan. Buah tangan. Buah tambah tangan. Buah tangan. Malim. Ya. Malim. Nak tahu tak? Buah air dengan anak. Anak dengan buah. Anak buah. Anak buah pun betul juga. Apa lagi contoh yang lain? Macam hati. Buah hati. Buah hati. Malim. Orang kesayangan. Ya. Anak pokok tau. Anak pokok betul juga. Anak dan pokok. Maka jadilah kata majmuk anak pokok. Banyak lagi benda lain. Baju kurung pun betul juga. Kucing. Okey, Mak, sekarang tambah kucing. Mak kucing. yang itu tak betul. Okey, buka buku aktiviti. Tak betul yang tu. Buku aktiviti muka surat 75. Mari kita jawab soalan bersama-sama. Buka buku aktiviti muka surat 75. Buku aktiviti muka surat 75. Mari kita soalan dia suruh buat apa? Soalan kata lengkapkan teks dengan kata majmuk yang sesuai. Jadi dalam kotak ini yang dia bagi ni, ini semua ialah kata majmuk. Buah hati, buah tambah hati. Orang tua, orang tambah tua. Air mata, jam tangan. Orang rumah. Siapa tahu orang rumah ni maksud dia apa? Apa ni? Dipanggil apa ni? Orang rumah tu apa? Isteri. Pandai Naufal. Isteri. Orang rumah itu ialah isteri. Hari Minggu. Buah tangan. Berat hati. Baju kurung. Anak kandung. Ini semua ialah kata majmuk. Jadi mari kita jawab soalan ini. Khairul anak yang baik. Anak yang baik. Dia Haji Rahim dan Hajah Nora. Dia anak yang baik. Apa jawapan dia? Buah hati. Orang tua.
Hati. Buah hati. Jadi jawapan dia kat sini ialah buah hati. Khairul ni anak yang baik. Buah hati ni maksud dia anak kesayangan. Buah hati anak kesayangan siapa? Haji Rahim dan Hajah Nora. Jadi tulis jawapan dia. Jadi kita dah tulis jawapannya ini. Maka kita pangkah buah hati. Kita dah gunakan buah hati, pangkah buah hati. Okey, seterusnya. Dia sayang akan kedua-dua mak ayah ni. Kat mana jawapan dia? Anak kandung. Orang rumah. Orang rumah isteri. Orang tua. Orang tua ni maksud dia apa? Orang tua lah. Orang tua ni maksud dia ibu bapa. Orang tua ibu bapa. Orang rumah ialah isteri. Jadi jawapan yang kedua, kedua-dua orang tuanya. Jawapan yang kedua, orang tuanya. Jadi kita dah tulis orang tua, pangkah orang tua. Okey, pada setiap Khairul akan ke kampung, apa jawapan yang sesuai? Kampung. Pada setiap apa? Pada setiap baju minggu. Pada setiap baju kurung, betul? Salah. Apa yang sesuai? Hari Minggu. Pada setiap hari Minggu. Jadi ketiga jawapan dia ialah hari Minggu. Pada setiap hari Minggu. Okey, tulis cepat jawapan dia. Okey, cepat. Akil Zikri, Atika Syakila, tulis cepat. Uzair Rafi, Abdul Aziz, Adam Mazhar. Okey, jawapan yang seterusnya. Dia pulang dengan dan anak-anaknya. Khairul ni lelaki, anak dah ada. Apa yang tak ada lagi? Anak kandung. Anak kandung. Ni dah ada ni. Ni anak-anaknya. Buah tangan. Buah tangan. Orang rumah. Orang rumah. Bini dia dengan isteri dia. Khairul dia pulang dengan isterinya. Orang rumah dan anak-anaknya. Orang Khairul ni suami. Dia ni ialah Khairul. Khairul siap suami. Orang rumah ni isteri dia. Dan yang ketiga anak-anaknya. Mereka pulang untuk menziarahi ibu bapa Khairul. Khairul ni bawa isteri dia dan anak dia balik kampung jumpa mak ayah dia. Okey, seterusnya. Setiap kali pulang ke kampung, Khairul akan membeli untuk ibu bapanya. Hadiah. Beli apa? Baju kurung. Baju kurung tak sesuai. Ada kan buah tangan. Buah tangan. Berat hati ni maksud dia malas. Dia bukan malas. Dia tak nak. Berat hati ni dia tak nak. Buah tangan untuk ibu bapanya. Jadi pangkah buah tangan. Jadi jawapan ada 3 lagi. Berat hati, anak kandung, baju kurung. Okey, pada minggu yang lalu dia membeli sepasang untuk ibunya. Baju kurung. Sepasang baju kurung untuk mak dia. Baju kurung untuk mak dia dan seutas untuk ayah dia. Seutas baju Melayu. Seutas. Ada baju Melayu jawapan dia? Tak ada. Mana ada? Jam tangan. Jam tangan. Jadi ini jawapan jam tangan. Seutas untuk mak dia baju kurung, untuk ayah dia jam tangan. Dia membeli sepasang baju kurung untuk ibunya dan seutas jam tangan untuk ayahnya. Hajah Nora selalu untuk melepaskan Khairul dan keluarganya pulang ke kota apabila tiba masanya. Dia rasa apa? Air mata. Air mata. Berhati. Mak Khairul, Hajah Nora ni mak Khairul. Dia berhati nak tengok anak-anak dia balik, anak-anak cucu dia balik ke rumah semula. Berat hati untuk melepaskan Khairul dan keluarganya pulang ke kota apabila tiba masanya. Kadang-kadang barulah air
Air mata. Air matanya mengalir tanpa disedari. Air mata. Dan jawapan yang terakhir ialah walau bagaimanapun dia sedar bahawa anak kandungnya itu akan pulang lagi pada minggu berikutnya. Okey, tulis cepat jawapan dia. Dah. Yang dah siap jawab pula soalan sebelah. Muka surat sebelah, muka surat 76. Siapa yang dah siap, muka surat 76 pula jawab. Okey, cepat. Muka suratnya ni. Dah semua dah siap tulis jawapan? Belum, sabar. Okay, cepat. Siapa yang dah siap, boleh jawab pula soalan. Okey, yang dah siap, jawab pula muka surat 76. Belum, sabar. Dah siap, Malim. Yang dah siap, jawab pula muka surat 76. Dah siap, Malim. Okey, yang ni semua dah siap? Dah. Semua dah? Dah. Okey, kalau dah pergi pula muka surat 76. Mari kita jawab soalan ini bersama-sama. Soalan suruh buat apa? Bina perenggan dengan kata majmuk. Dia suruh bina perenggan dengan kata majmuk. Okey, yang pertama, gambar yang pertama dia bagi yang atas ni nombor 1. Seha hendak membancuh air teh. Dia menjerang air di dalam cerek elektrik. Kata majmuk dia cerek dan elektrik. Sementara menunggu air masak, dia mengambil air batu dari peti sejuk. Peti sejuk pun kata majmuk. Peti tambah dengan sejuk. Dia pergi dekat peti nak ambil air. Lepas tu gambar yang kedua. Apa jadi pada gambar yang kedua? Tengok gambar yang kedua. Apa jadi? Telefon bunyi. Telefon bimbit berbunyi. Menjawab panggilan. Terlanggar barang gelas kaca. Telefon terbunyi, dia nak jawab. Lepas tu dia terlanggar barang. Jadi macam mana kita nak gabung ke ayat telefon bimbit menjawab panggilan? Istilah yang pertama, siapa nama dia? Seha. Okey, Seha. Apa yang jadi Seha? Telefon bimbit Seha Berbunyi. Itu yang pertama. Telefon bimbit berbunyi. Okey, telefon bimbit berbunyi. Lepas tu apa jadi? Lepas tu menjawab panggilan dalam gambaran gelas kaca. Macam mana nak buat air penuh? Tak tahu. Tak tahu. Telefon bimbit berbunyi. Lepas tu? Teletup. Telefon bimbit berbunyi titik. Telefon bimbit berbunyi titik. Lepas tu apa jadi pula? Menjawab panggilan. Siapa yang menjawab panggilan? Ibu Daya. Siapa yang jawab panggilan? Ibu Daya dia. Orang tuanya. Ada ke mak ayah dia dalam ni? Gambar yang kedua. Siapa yang nak angkat telefon ni? Seha. Seha. Orang tuanya mana pula? Mana orang tua yang tu? Seha menjawab telefon bimbit. Okey, jawapan dia boleh tulis kat sini Seha menjawab panggilan. Jadi kita dah gunakan yang pertama, kita dah guna telefon bimbit. Dah ada telefon bimbit berbunyi. Menjawab panggilan pun kita dah jawab. Menjawab panggilan. Seha menjawab panggilan. Okey, yang kedua, terlanggar barang. Siapa yang terlanggar barang tu? Seha. Jadi dia terlanggar gelas kaca. Gelas kaca titik. Gelas kaca itu ialah kata majmuk. Gelas kaca ni kata majmuk. Dia terlanggar
Seha menjawab panggilan, dia terlanggar gelas kaca. Kita buat pendek-pendek je. Panjang-panjang nanti tak muak. Okey dah? Belum. Cepat, kita ada 7 minit lagi. Ada 7 minit. Cepat. 7 minit lagi. Okey, gambar yang ketiga. Apa yang jadi pula gambar ketiga ni? Apa yang jadi pada gambar ketiga? Serpihan kaca bakul sampah. Seha, lepas gelas dia dah pecah, mestilah kena bersihkan. Seha segera mengambil penyapu dari bilik stor. Serpihan kaca, siapa yang sapu ni? Kaca Seha. Seha. Jadi, okay, jawapan yang kedua dekat sini. Serpihan kaca. Macam mana buat ayat? Dia mengambil sapu di stroter. Lepas itu dia mengambil. Kita nak bina ayat menggunakan serpihan kaca. Izinkan saya kita anda sekejap. Silakan. Kita nak bina ayat menggunakan serpihan kaca. Macam mana? Menyapu serpihan kaca. Dia menyapu serpihan kaca. Lepas tu dia buang ke mana? Bakul sampah. Dibuang ke dalam bakul sampah. Bakul sampah itu ialah kata majmuk. Menyapu. Serpihan kaca. Dah? Belum. Cepat. Kita ada masa lagi 5 minit. Okey, yang terakhir sekali. Macam mana? Ibu bapa mengakui kesalahan. Ibu bapa mengakui kesalahan. Bila dia dah pecahkan kaca, mesti dia bagi tahu kepada mesti dia bagi tahu kepada ibu bapanya. Jadi macam mana nak bina ayat? Dibuang. Seha. Seha memberitahu kepada Seha memberi dalam. Seha memberitahu ibu bapanya. Guru Iza bagi tandas. Okey, ibu bapa mengakui kesalahan. Siapa yang mengakui kesalahan? Seha. Dia mengakui kesalahannya. Okey, cepat yang terakhir. 3 minit lagi. Beritahu. Mengakui kesalahan, terima kasih, memohon maaf. Siapa yang bagi tahu, siapa yang ucapkan terima kasih ni? Beritahu. Ibu bapanya. Ibu bapanya mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih kerana Seha memohon maaf. Okey, itu dia jawapan cepat. Kita ada masa lagi 3 minit. Dah cepat-cepat tulis. Kirasiman, Arisa, Uzairafi, Abdul Aziz, tulis cepat. Iza, Ain Syafi, Naufal, Nasruddin, tulis cepat.
Umi, Atika, Akil, Zikri, tulis cepat. Sumaya, Adamsyah, tulis cepat. Ya. Okey, boleh faham tak tentang kata majmuk? Boleh. Kalau sesiapa yang tak faham, boleh tanya soalan. Okey, salin cepat. Okey, siapa yang dah siap? Setakat ini sahajalah kelas kita untuk pagi tengah hari ini. Kita tutup kelas kita dengan bacaan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Siapa yang dah siap boleh tinggal, boleh keluar kelas kalau nak. Assalamualaikum. Yang belum siap boleh salin cepat. Waalaikumsalam. Siapa yang dah siap salin boleh keluar kelas. Yang dah siap boleh keluar kelas. Yang belum siap boleh salin cepat. Siapa yang dah siap boleh keluar kelas kalau nak keluar. Yang belum siap salin cepat. Okey, Malam saya dah siap. Okey, nak keluar kelas boleh. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum, Malam. Waalaikumsalam. Okey, Malam saya dah siap. Okey. Bye. Bye. Zaiza, Atika, Sumaya dah belum?